Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai yang tidak tahu, ramai rakyat Malaysia rupa-rupanya tidak tahu. Muhyiddin sebenarnya sedang dalam masalah besar kerana sebenarnya beliau telah pun didakwa di atas banyak kesalahan menghampiri separuh bilion rasuah dan salah guna kuasa, pengubahan wang haram yang memang mengejutkan. Beliau sebagai Perdana Menteri pada ketika itu telah didakwa menggunakan kuasanya, telah didakwa menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah yang disebut sebagai pendanaan politik, tetapi dianggap sebagai menggunakan kedudukan dengan salah untuk minta benda tersebut. Dan benda tu bukan sedikit tau. Hampir separuh bilion. Separuh bilion itu berapa? 500 juta. Tapi yang dikenakan dakwaan kepada Muhyiddin ini adalah 432 juta ringgit Malaysia. Banyak ni. Di mana di dalam pertuduhan yang pertama beliau, tuan-tuan dan puan, beliau dikatakan telah pun menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah 232 juta ringgit. Yang kedua, beliau juga dikatakan berdepan dengan dua lagi pertuduhan menerima wang hasil haram. Wang hasil haram berjumlah 195 juta ringgit. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi adalah beliau juga dikatakan telah didakwa di Mahkamah Session Shah Alam atas satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta. Tuan-tuan dan puan yang saya kasihi, yang saya bimbang ini sebenarnya, perkataan-perkataan hasil aktiviti haram, lepas itu pengubahan wang haram. Adakah wang hasil daripada aktiviti haram itu adalah wang yang halal atau wang yang haram? Sekiranya wang itu dianggap diklasifikasikan sebagai wang haram di sisi agama apapun di dunia ini, apa pula terjadi kepada mereka-mereka yang telah menerima wang itu, telah makan dengan menggunakan wang itu, beri keluarga makan dengan wang itu, apa jadi dengan itu? Apapun, Muhyiddin masih lagi bertungkus lumus untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Yang pasti beliau sudah pun didakwa di mahkamah dengan banyak pertuduhan ini. Sekurang-kurangnya ada 3 pertuduhan dan jumlah nilai wang yang dikatakan Muhyiddin telah terlibat ini bukan sedikit, tapi hampir separuh bilion, 432 juta ringgit. Patutlah ramai orang kata PPBM bersatu, PAS, Perikatan Nasional di dalam pilihan raya yang lalu, pilihan raya 15 yang lalu, ramai orang kata mereka mewah betul. Tapi saya tidak pastilah, saya tidak nampak sebab saya orang Sabah. Saya tidak nampak di Sabah sampai begitu dorang punya perbelanjaan dan sebagainya. Saya rasa biasa-biasa saja. Tapi apapun, kita mengharapkan mahkamah dapat memutuskan
yang terbaik, yang adil, tanpa apa-apa gangguan dalam keadilan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Akhirnya Istana Negara mengeluarkan kenyataan. Akhirnya Istana Negara bersuara. Setelah lama Istana Negara tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan, akhirnya Istana Negara mengeluarkan kenyataan pengumuman yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Maharin, 30 juta rakyat Malaysia. Istana Negara dalam satu kenyataan baru-baru ini telah pun menafikan bahawa adanya kenyataan isu tentang integriti perkhidmatan awam. Istana Negara menafikan mengeluarkan kenyataan isu integriti perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Istana Negara telah pun menafikan kononnya ada mengeluarkan kenyataan media berhubung isu integriti perkhidmatan awam seperti yang telah tular di media sosial pada Selasa. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya, orang yang bertanggungjawab menyebarkan, orang yang bertanggungjawab memfitnah, mencipta kenyataan media itu harus dicari. Harus dicari, diambil tindakan. Kerana dia kalau tidak dicari dan diambil tindakan, pasti akan buat lagi. Dia akan ulang lagi. Dia akan buat lagi untuk melakukan hal yang sama, yaitu ini boleh dikata sebagai memfitnah kepada Istana Negara, bukan main-main. Menerusi satu catatan di Facebook, Istana Negara telah memaklumkan pihaknya tidak mengeluarkan kenyataan sedemikian. Jadi siapa manusia yang tidak bertanggungjawab itu yang telah pun mengeluarkan kenyataan tak bertanggungjawab itu? Beliau perlu dicari dan ditangkap, disiasat dan diambil tindakan undang-undang. Adalah di dalam kenyataan itu, Istana Negara menyatakan adalah dimaklumkan bahawa Istana Negara tidak pernah mengeluarkan kenyataan media seperti yang telah dipaparkan dan yang telah tular di media sosial hari ini, kata kenyataan itu. Sehubungan daripada itu, orang ramai dinasihati agar tidak menyebar atau berkongsi lanjut kenyataan palsu itu menerusi mana-mana platform media. Menurut catatan itu daripada bernama, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin menyatakan bahawa saya dengan ini mengecam manusia-manusia yang tidak hormat kepada institusi diraja ini, yang mengambil peluang, mengambil tindakan yang salah. Sudahlah salah, lepas itu mempergunakan lagi pula Istana Negara. Teruk sungguh manusia ini. Yang ini entah apa dia punya persamaan. Ini memang betul-betul teruklah. Berani pula tu. Saya fikir manusia ini perlu ditangkap, dihadapkan di undang-undang dan diambil tindakan. Kalau tidak, dia akan terus-menerus buat ini sebab dia ingat terlepas, tak ada apa-apa pun. Jadi jangan sampai ini boleh jadi kes derhaka. Memfitnah Istana Negara dengan berani. Haprak sungguh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya. Selamat menyambut Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia. Biarlah memandu berhati-hati, jaga keselamatan. Dan jumpa lagi. Bye-bye.